Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ada seorang sahabat nama Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Siapa nama dia? Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Satu masa ada satu orang lelaki jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya minta tolong sikit, minta tolong kat Nabi. Kebun saya ni, kebun warisan ayah saya, budak muda. Budak ni, kebun warisan ayah saya ni, saya nak buat pagar. Kalau tak, habis rosak semua sekali. Saya kena buat pagar. Tapi saya nak buat pagar, satu pokok besar, jiran saya punya, besar sangat, saya tak boleh buat pagar kat situ. Pokok tu menghalang, antara tu jauh. Jadi, saya tak boleh nak buat ni. Ya Rasulullah, saya nak beli dengan dia, dia tak nak jual. Susah. Dia anak yatim. Maka Nabi SAW panggil jiran dia tu, panggil orang tua tu, dan panggil jiran tu, panggil dia. Sekali bila panggil tu, tak cakap apa kat dia. Nabi SAW beritahu, nak tak aku beli satu pohon tamar kamu yang besar tu, aku gantikan dengan satu pohon tamar dalam syurga. Kalau tuan-puan nak ke tak nak, Nabi offer. Pohon tamar kamu tu, saya gantikan dengan satu pohon tamar dalam syurga. Maka lelaki tadi kata apa? Dia terus tinggalkan Nabi. Jahat juga orang tu. Masa itulah jahat, tak tahulah sebenar macam mana. Dia tinggalkan Nabi. Dia tinggalkan terus. Tak untung ni, dia tinggalkan Nabi. Perniagaan, dia ada hak, maka dia pergi. Tiba-tiba ada seorang lelaki nampak Nabi sedih, dan budak anak yatim tu sedih. Lelaki ni terus kejar lelaki yang tinggalkan Nabi tadi. Dia pegang tangan orang tu. Dia kata, saudara, kenal tak saya siapa? Saya Abu Dahdah. Saya Abu Dahdah. Ya, Abu Dahdah. Kamu Abu Dahdah? Dia kata, saya. Nak tak kalau saya berurus niaga dengan kamu? Saya nak bincang pasal perniagaan. Maka lelaki tadi terus happy. Sebab yang Abu Dahdah ni terkenal dengan kekayaan dia. Dia ada ladang yang besar dan dia punya banyak pokok. Sekali dia pun pergi beritahu, saya dipandang Nabi, ya Rasulullah, dijerit pada jauh, ya Rasulullah, kalau saya dapatkan pohon tamar ni, pohon tamar tu untuk saya dalam syurga. Dia nak pohon tamar tu, dia bubuk pohon tamar Nabi tadi. Pohon tamar tu, boleh tak saya dapat juga tak kalau saya tolong beli pokok ni, pokok dalam syurga tu untuk saya. Nabi kata, ya Abu Dahdah, pohon tamar tu dalam syurga untuk kamu. Maka Abu Dahdah kata, saya bagi kamu seluruh kebun saya. Patut offer lah sikit-sikit. Dia punya gairah nak syurga tu, saya beri semua kebun saya. Dalam kebun saya, rumah saya, rumah besar saya semua sekali perigi. Dalam kebun saya ada berapa ratus pokok. Saya bagi pada kamu, saya cuma nak satu pohon tamar kamu. Lelaki tadi terus terkejut. Biar betul orang ni kan. Bagi sikit-sikit pun tak apa. Dah 10 pokok ke berapa tanah sikit. Dia nak bagi semua, nak beli satu pohon tamar. Laki tadi kata, betul ke aku setuju? Laki dia terus setuju. Dia pandang lagi Nabi kali kedua. Dia tak lepas di tangan laki, tak selesai lagi. Ya Rasulullah, saya nak tanya, pohon tamar tu dalam syurga, sekarang dah ada ke belum? Laki tanya kat Nabi, ya Rasulullah, pohon tamar tu sekarang dah ada dalam syurga? Nabi kata, ya Abu Dahdah, pohon tamar tu dah ada dalam syurga sekarang untuk kamu. Dia tanya lagi, dia pegang, 2-3 kali tanya Nabi, ya Rasulullah, pohon tamar tu dalam syurga untuk saya dah ada. Nabi kata, ya Abu Dahdah, pohon tamar tu telah siap untuk kamu dalam syurga. Abu Dahdah balik rumah dan beritahu keluarga dia, siapkan barang dan kita semua pindah malam ni. Sesungguhnya abang telah jual seluruh tanah kebun harta abang ni untuk dapatkan satu pohon tamar. Isteri terus menjerit. Abang dah gila, kenapa abang? Ya Allah Tuhanku, dah kenapa abang kena rasuk ke? Kalau kita macam itulah, abang dah kenapa ni? Dia kata, abang gantikan, jual semua ni, abang beli satu pohon tamar dalam syurga. Kata isteri dia, wahai suamiku, sepanjang saya hidup dengan kamu, saya tak pernah rasa kamu lebih bijak, lebih pandai, lebih hebat daripada hari ini. Kamulah lelaki suami yang baik, yang saleh, saya sayang pada kamu. Apa dia buat? Isteri dia gembira sebab jual semua sekali untuk dapat apa? Satu pohon tamar dalam syurga. Tengok sahabat dulu. Mereka kejar janji Allah. Bukan soal janji, siapa yang memberi janji. Ini soal cinta. Siapa yang memberi janji itu? Allah, daripada mulut Nabi SAW. Maka dia kemas-kemas barang, dia pun pergi. Dan dia tinggal rumah yang kecil dan agak buruk rumah dia bila dia pindah. Pengorbanan dia besar. Tiba-tiba masa perang Uhud, Nabi SAW kena serang. Saya ringkaskan, kena serang. Ada 70 sahabat mati syahid. Masa tu orang nak bunuh Nabi. Orang pukul Nabi ni daripada segenap arah sampai Nabi pakai topi besi. Jadi topi ni diterkepit ni semua berdarah ni. Ni semua berdarah. Topi tu hentak Nabi tak berhenti. Nabi tanya, mana jiran-jiran aku dalam syurga? Mana jiran-jiran aku? Sahabat-sahabat datang. Ada 7 sahabat yang mati syahid dalam mempertahankan Nabi. Dia datang pertahankan Nabi. Nabi tanya, mana jiran-jiran aku? Nabi tengah kena pukul teruk ni. Ni semua dah ni topi besi ni tercengkam muka, dah terkepit dah. Dan kemudian gigi Nabi SAW semua telah patah. Sahabat-sahabat yang dengar ni semua menangis. Dan beberapa sahabat telah dengar dan dia menangis. Dan masing-masing patahkan gigi mereka. Mereka terlalu sayangkan Nabi. Dia tak boleh nak rasa apa yang Nabi rasa. Sayang kat Nabi.
Macam tu sahabat cintakan Nabi SAW. Maka tiba-tiba tengah ni, salah seorang yang datang dalam 7 orang tu, tahu tak siapa dia? Tiba Abadah dah datang. Nampak Nabi. Nampak Nabi. Ya Rasulullah, pohon tamar untuk saya dalam syurga sekarang dah disiapkan. Ya Rasulullah, pohon tamar tu sekarang dah ada. Dia lawan dan dia pertahankan Nabi. Dia jaga Nabi. Dia jatuh dan dia mati syahid. Orang dulu dia kejar janji Allah ni dengan nyawa dia. Dia sayang agama ni lebih pada sayang nyawa dia sendiri. Dia berjuang untuk Islam ni lebih pada nyawa dia sendiri. Itu yang kita telah hilang nikmat tu. Kita tahu nikmat makan. Saya lah kuat makan sekali. Kita tahu nikmat kereta, nikmat rumah, nikmat isteri, suami, nikmat pakaian cantik, nikmat dunia ini, hotel yang mewah, yang indah. Kita tahu nikmat melancong, duduk dalam laut, dekat udara, terapung kat bulan, laut biru, putih. Kita tahu semua nikmat. Tapi kita telah terlupa yang sebenarnya kita memiliki nikmat yang paling besar sekali. Apa nikmat tu? Itulah nikmat Islam. Itulah nikmat Islam. Tuan-puan tahu tak apa yang tuan-puan miliki ni lebih berharga daripada segala-galanya. Orang yang paling miskin dalam dunia, saya jumpa orang yang paling miskin dalam dunia. Saya selalu beritahu daripada orang miskin-miskin. Tuan-puan esok kalau jumpa orang miskin-miskin, kadang dia putus asa. Beritahu pada dia, ada orang yang dalam saya Muslim, orang yang paling hebat dalam dunia, paling kaya, tak tahulah macam mana hebat dia, semua nak jadi macam dia. Tapi dalam hadis tu kata Allah takdirkan dia masuk neraka kerana tak ada iman. Dia telah ambil dan masuk dalam neraka. Sebelum masuk dia ambil, dia celup sekejap, celup, kemudian dikeluarkan. Allah tanya, "Hei fulan, pernah tak kamu rasa susah dalam dunia?" Dia kata, "Ya Allah, saya langsung tak pernah rasa susah dalam Allah tanya, "Pernah tak kamu rasa senang dalam dunia?" Sekali celup dalam neraka, dia tak pernah kata dunia tu senang. "Ya Allah, saya langsung tak pernah rasa senang dalam dunia." Dia orang paling kaya dalam dunia. Dia orang paling mewah dalam dunia. Mungkin dia paling hebat hidup dalam dunia. Mungkin tak ada orang tak kenal dia. Mungkin dalam dunia dia orang nombor 1 dari segi keduniaan dia. Tapi dia ditakdirkan masuk neraka. Allah tanya, "Fulan, pernah tak kamu rasa senang dalam dunia?" Dia kata, "Ya Allah, saya langsung tak pernah rasa senang dalam dunia dulu." Tak berbaloi senang dalam dunia, akhir dicampak dalam neraka. Ada satu orang pula dalam hadis Nabi kata, orang yang paling teruk hidup dia, paling seksa. Tak tahu siapa. Orang yang paling seksa sekali. Tak tahu siapa. Mungkin orang tak ada 4 tangan kaki. Mungkin dia buta, dia pekak. Mungkin dia tercampak tepi jalan. Mungkin orang sepak-sepak dia. Mungkin begitu. Tapi orang macam ni ada dalam hadis kata, mereka ditakdirkan masuk syurga. Allah saja nak kita semua dengar. Allah ambil, masuk dalam syurga. Dia ambil dan dia dicelup sekejap. Kemudian dia letak sekejap, dikeluarkan. "Hei fulan, pernah tak kamu dalam dunia dulu merasai susah? Pernah tak susah dalam dunia dulu?" Tahu tak dia kata apa? "Ya Allah, saya langsung tak pernah rasa susah dalam dunia." Kalau kita terpaksa susah, kalau untuk kita masuk syurga, itulah segala-galanya. Berbaloi susah dalam dunia untuk masuk syurga. Tak berbaloi senang dalam dunia, akhir termasuk dalam neraka. Tak berbaloi. Untuk tu jangan korbankan agama kita, maruah Islam kita, kekeluargaan kita demi dunia sementara ni. Tak berbaloi langsung. Dunia ni sangat sementara. Untuk itu tuan-puan sekalian, kita kena belajar begitu. Belajar berjuang dalam hidup. Belajar melihat sahabat-sahabat ni cintakan Nabi, sayang Nabi. Dia sayang Nabi lebih daripada nyawa mereka sendiri. Mereka sayang Nabi lebih pada nyawa mereka sendiri. Semua sahabat sayang Nabi lebih pada nyawa mereka. Nabi SAW tengah duduk macam ni. Nabi sedih tau. Nabi sedih. Nabi kata, "Aku rindu saudaraku." Sahabat kata, "Ya Rasulullah, kami saudara kamu." Nabi kata, "Tak, kamu sahabat. Aku rindu saudaraku." Nabi kata, "Ya Rasulullah, kami saudara kamu." Tak, kamu sahabat. Saudara aku ialah orang yang tak pernah tengok aku, orang yang tak pernah dengar aku, tapi mereka beriman kepada aku seperti kamu beriman pada aku. Nabi SAW rindu pada kita semua. Tuan-puan pernah tak dalam hidup satu hari rindukan Nabi, teringatkan Nabi? Kalau tuan-puan nak sayang orang, nak rindu mana-mana orang, tergila-gila ke mana-mana orang, puji atau taksub pada seseorang, tak ada orang lebih layak dalam dunia ini melebihi lelaki ni. Nama beliau ialah Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW lahir, ayah meninggal dunia. Hidup Nabi ni susah. Nabi beritahu pada sahabat, orang-orang Allah beri kemuliaan ialah pada orang-orang yang diuji dengan kesusahan. Di antara manusia yang paling banyak tanggung susah, Nabi-Nabi. Ada Nabi-Nabi yang digergaji. Nabi-Nabi digergaji. Ada Nabi-Nabi dibunuh. Ada Nabi-Nabi disikat dengan sikat besi. Ada Nabi-Nabi dibunuh dengan begitu kejam.
Nabi SAW kata antara Nabi-Nabi yang paling banyak menanggung susah ialah aku, yakni Nabi Muhammad SAW. Betul tak Nabi susah? Nabi lahir, ayah meninggal dunia. Lahir-lahir, ayah meninggal. Kekasih Allah, lahir ayah tak ada. Masa dalam kandungan, ayah Nabi dah tak ada. Bila Nabi hidup, Nabi selalu ziarah kubur ayah dia. Mak dia bawa Aminah. Mak Nabi bawa Aminah. Aminah ni balik ziarah kubur Abdullah satu hari masa tu umur Nabi 6 tahun. Lalu kat kawasan nama Abwa. Tuan-tuan kalau pergi sana, pergi tempat ni. Nama tempat ni Abwa. Abwa ni sunyi sepi. Abwa ni sunyi sepi. Mana-mana ustaz-ustaz saya kalau dia cerita pasal Abwa ni yang saya sayangi, semua ustaz-ustaz saya ni menangis. Saya dulu tak menangis sangat. Tapi tak kebelakangan ni sikit baru rasa sikit lah. Oh begini, susah. Sebab apa tahu? Nabi balik-balik, tiba-tiba mak Nabi meninggal kat Abwa. Abwa ni sunyi sepi. Allah boleh ambil mak Nabi kat Mekah, kat Madinah. Tapi Allah ambil mak Nabi dekat Abwa. Lepas mak Nabi, antara perkataan Aminah yang masyhur, setiap yang muda akan tua, setiap yang hidup akan mati. Mak merasai inilah hari-hari yang tak akhir dalam hidup mak. Lepas tu Aminah meninggal dunia. Lepas dikebumikan, tak ramai orang uruskan. Nabi Ummu Aiman, pas balik Ummu Aiman kata, Nabi berlari kat kubur ayah dia. Nabi kata, mak tinggalkan saya, sedangkan saya tak ada siapa-siapa dalam dunia. Riwayat Bukhari, hujung usia Nabi, Nabi ziarah kubur mak. Nabi SAW menangis begitu lama. Sahabat datang daripada belakang, Sayyidina Umar Khattab, telah pujuk Nabi SAW, tanya, ya Rasulullah, kubur siapa ni, kubur siapa ni? Nabi SAW kata, inilah kubur ibuku. Inilah kubur ummi, kubur ibuku.